وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم أن أحملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Bermakna Allah, dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah dia membawa bapa-bapa yang menjadi zuriat manusia di zaman Nabi Nuh alaihi salam di atas kapal yang dimuat dengan orang-orang yang beriman dan pasangan-pasangan binatang. Dan selepas itu kami tanggungkan mereka di atas kenderaan-kenderaan yang lain. Dan juga kami kehendaki kami tenggelamkan mereka semua dalam keadaan tidak sempat melolong dan melaung meminta pertolongan. Malaikat rahmat daripada kami dan menjadi kesenangan yang dinikmati buat sementara waktu. Yang dihormati pengurusi majlis, yang berhormat Dr. Hajah Maryam Mahmud, Himatan Ketua Dewan Muslimah Pak Pusat, yang berhormat Dr. Ilyas Abdul Razak, Himatan Sudia Pak Negeri, yang dihormati Hajah Sakinah Yusuf, Ketua Muslimat Pak Negeri, dan semua pemimpin muslimat negeri, kawasan, pengarah program, seluruh jentera muslimat, hadirat dan hadirin yang dihormati sekalian. Ayat yang saya baca tadi dari surah Yasin, surah yang menjadi amalan kita. Kita tidak sedar bagaimana mukjizat Al-Quran yang kita baca dalam surah ini berlaku pada hari ini. Apabila pesawat kapal terbang MH370 hilang dengan tidak dapat mendengar suara yang meminta tolong, macam Tuhan sebut dalam Quran, hanya bergantung kepada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayat ini mengesahkan permulaan manusia zuriat yang kedua ialah bahtera yang direka dengan petunjuk Allah oleh Nabi Nuh alaihi salam, yang membawa penumpang-penumpang dari kalangan orang-orang yang beriman, pasangan-pasangan binatang. Berlakunya tanda kebesaran Allah. Kapal yang besar dan berat itu tidak tenggelam dalam air yang lembek. Ini kekuasaan Allah. Dan selepas itu manusia mencipta kenderaan-kenderaan yang lain.
sama ada kapal yang lebih besar, kenderaan darat, bukan sahaja binatang-binatang yang diajar, unta, kuda, keldai dan sebagainya, gajah. Gajah yang ganas boleh dijinakkan jadi kenderaan. Akhirnya kereta api, kapal terbang yang boleh terbang di udara. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Surah Al-Mulk. Adakah mereka tidak lihat burung-burung yang terbang di atas begitu, ramai berbaris-baris. Burung-burung itu dipegang tidak jatuh ke tanah. Siapa yang memegang burung itu tidak jatuh? Malaikat Rahman, Tuhan yang penuh dengan rahmat. Begitulah kapal terbang di udara, dipelihara oleh Allah dengan rahmatnya. Kita mengharap mangsa-mangsa itu juga mendapat rahmat daripada Allah, sama ada masih hidup ataupun sudah mati. Mesti kita harap begitu. Itulah adab orang Islam. Sama ada dia orang Islam ataupun bukan Islam. Yang bukan Islam pun boleh jadi dalam keadaan begitu dia boleh beriman. Kita tak tahu. Itu dalam ilmu Allah. Kita harap mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masa yang sama kita mesti ingat, manusia diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Dia beri akal, fikiran. Dia beri harta benda yang melimpah ruah. Manusia hendaklah menggunakan akal, menggunakan harta yang melimpah luah ini. Malangnya negara kita, ada orang yang berakal, ada harta yang melimpah ruah. Bila berlaku kemalangan ini, negara lain menggunakan satelit, menggunakan ahli sains, satelit China, Perancis, British, Thailand, Singapura, guna ahli sains. Kita pakai tuk bomo, teropong dengan buluh, pakai waknya. Siap pada seluruh dunia. Inilah sedihnya kita. Kebetulan setiap usia politik saya, Dr. Ahmad Samsuri, pakar bagian kapal terbang, engineer kapal terbang. Sangat laku dijemput oleh RTM, TV3, Astro Awani. Semua TV di Malaysia ni jemput usia politik saya. Masuk TV lah Dr. Ahmad Samsuri dalam masa beberapa hari ini. Saya juga mendapat ilmu daripada beliau, menunjukkan bahawa kita menghadapi kelemahan-kelemahan yang perlu diselesaikan. Memanglah kita tidak mampu. Tenaga yang ada di Malaysia tidak ada kemampuan untuk cari di lautan Hindi, di sebelah selatan, yang kedalamannya 7,000 meter, 7 kilometer. Tak usida kepada Terengganu dalam dia. Yang kedalamannya 5,000 meter, 5 kilometer. Kedalamannya 4,000 meter, 4 kilometer. Bukan ikut depa, ikut kilometer. Itu kedalaman. Mengandungi gunung dan lurah-lurah yang dalam. Bila dipukul angin dan ribut, menjadikan gelombang sebesar bukit. Hanya kapal-kapal yang besar saja mampu untuk berlayar di situ.
kapal terbang nak safari itu daripada Australia 4 jam, balik pula 4 jam, 8 jam tanpa mengisi minyak. Berapa jam nak cari kapal terbang? 2 jam boleh cari. Pergi 4 jam, balik 4 jam, cari 2 jam. Ini kedudukannya. Terpaksa digunakan kapal-kapal yang besar yang dimiliki oleh kuasa besar dunia mengikut kemampuan teknologi mereka. Itu tak apalah. Tentang orang hilang pula ada hukum Islam. Ulama-ulama kita sudah bahas sejak 1000 tahun yang lalu dalam sidang akhbar di Parlimen hari Isnin. Saya sebut bahawa di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah membuat satu keputusan seorang yang hilang diberi tempoh 4 tahun. Bila saya baca lagi, di sana ada ulama-ulama yang mengatakan bukannya 4 tahun, kena lihat umur yang ghalib bagi tiap-tiap orang yang hilang itu. Sekiranya orang yang hilang itu umur 20 tahun, oleh umur keluarga dia 60 tahun, maka tunggu 40 tahun. Kalau yang 40 tahun, mungkin 20 tahun tunggu umur yang ghalib bagi keluarganya. Ini telah dibincang oleh ulama-ulama kita dalam kitab fiqh. Alhamdulillah, selepas itu barulah Majlis Fatwa Kebangsaan mengadakan perbincangan. Kalau tidak, pakat senyap belaka. Pakat senyap belaka. Alhamdulillah, mereka tersentuh, barulah duduk bahas setelah kita sebut dalam sidang media itu. Dalam masa yang ringkas, kerana saya nak jimat, esok nak ucap panjang. Ini masa yang ringkas. Ayat menyebut tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ialah Rasul yang menjadi bapa yang kedua, yang diutuskan oleh Allah Ta'ala berjuang menentang penyelewengan yang pertama dalam sejarah manusia selepas 1000 tahun matinya Nabi Adam alaihi salam. Perjuangan bukan sahaja membetulkan akidah, termasuk membetulkan politik, mengajak orang ramai ikut Islam dan mengajak kerajaan ikut Islam. Sekiranya kita baca Quran, kisah Nabi-Nabi dalam Quran menyebut Nabi-Nabi bukan saja mengajak orang rakyat, termasuk Nabi-Nabi mengajak kerajaan di zaman masing-masing. Menunjukkan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi berdakwah dan berpolitik dua-dua sekali. Berakhir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang di Mekah, mengajak penduduk Mekah beriman dan mengajak penduduk Mekah memerintah dengan Islam. Pemimpin-pemimpin Mekah tahu Nabi Muhammad bijak, cerdik, benar, amanah, tapi mereka tak mau ikut. Sebab mereka rasa kalau ikut Islam ni susah. Nak buat haram tak boleh, nak menipu tak boleh. Mereka pujuk Nabi, nak beri harta ke Nabi, Nabi tolak. Nak lantik Nabi jadi raja, Nabi tolak. Nak beri harta dengan syarat Nabi tak berjuang Islam. Bukan RM50, juta nak beri mak Nabi, Nabi tolak. Kita RM50 cabut jacang dah. Nak lantik jadi raja, bukan jadi JKK, jadi raja, Nabi tolak. Akhirnya Nabi berhijrah ke Madinah. Sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi ajak sahabat-sahabat dia di kalangan Ansar berbai'ah. Dalam bai'ah ini melibatkan orang lelaki dan melibatkan muslimat.
menunjukkan lelaki dan muslimat, muslimin dan muslimat dilibatkan dalam politik. Dia ajak berhijrah, mendirikan negara. Tuhan sebut dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, jika sekiranya kamu kasih kepada Allah, sayang kepada Allah, Allah yang menjadikan kamu, beri rezeki kepada kamu. Kalau Allah tak adakan kamu, tak ada kamu. Kalau Allah tak beri rezeki, kamu tak boleh hidup. Kalau kamu kasih kepada Allah, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah kasihkan kamu. Allah itu Maha Penyayang lagi Maha Pengampun, pengampun dan penyayang. Taatilah Allah dan Rasul. Allah tidak sayang kepada orang-orang yang kafir, yang engkar, yang melawan. Ayat ini suruh kita kasih kepada Nabi. Kasih ke Nabi ini antaranya selawat ke Nabi. Tak pada dengan selawat, kena ikut Nabi. Apa Nabi buat kena ikut. Termasuklah Nabi berhijrah ke Madinah, berjuang sampai mati, habis harta untuk menegakkan Islam. Bukan saja selawat. Selawat ni doa Tuhan beri rahmat, angkat martabat Nabi, itu selawat. Dalam masa yang sama ikut perjuangan Nabi. Kalau sekiranya selawat saja, tak ikut perjuangan Nabi, selawat menipu. Selawat menipu. Saya sayang ke Nabi, selawat, tapi tak berjuang untuk menegakkan syariat yang Nabi ajar. Itu tak betul. Ulama-ulama kita yang buat parti PAS ni, Parti Islam Malaysia PAS, tahun 51, tujuannya ialah untuk mengumpulkan orang Islam, bagi berjuang untuk mendirikan Islam, termasuk politik dan pemerintahan, sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana UMNO yang ada yang memerintah ini, Islam sekadar semayang puasa kita Mekah je, tak siapa ke mereka memerintah dengan hukum Islam seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat oleh UMNO tak betul. Dan sebab itulah ulama-ulama kita tubuh PAS, ajak tolong UMNO, sokong PAS. Saya masih ingat ayah Dr. Mariah Cikgu Mamu cerita ke saya dalam tahun 50-an. Cikgu Mamu ni dia jadi direba kepada Tok Guru Haji Abdul Rahman Marbul, seorang Tok Guru di Kedah yang rapat dengan UMNO. Tok Guru yang rapat dengan UMNO di Besarah sini, Cikgu Mamu lah yang jadi direba dia. Ayah Dr. Mariah jadi direba bawa Tok Guru Abdul Rahman Marbul ni, bawa pergi ceramah, balik akak di rumah. Kerana Tok Guru lama dulu tak pandai bawa kereta. Satu malam Cikgu Mamu tanya, Cikgu Mamu dengan Tok Guru Abdul Rahman Marbul ni yang kuat UMNO ni. Cikgu Mamu kata, saya nak tanya Tok Guru dengan ikhlas, PAS dengan UMNO ni mana yang betul? Mana yang betul? Tak ada orang lain. Cikgu Mamu cerita ke saya. Ayah Dr. Mariah, saya tak tahu Dr. Mariah tahu dah cerita ni. Tok Guru ni dengar, tak jawab, dong senyap dah. Sampai dekat rumah bagi dia kata, PAS betul dia. PAS betul. Sebab apa dia ikut UMNO? Pasal cara PAS ni payah.
Sarpahnya payah. Payah lu kena berjuang lah. Memanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak menegakkan Islam, payah. Kena berjuang. Kena berjihad, kena berdakwah, kena sabar. Inilah kelebihan yang Tuhan beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dia ada mukjizat. Dia ada mukjizat. Allah Ta'ala jadikan Nabi kena berjuang sampai patah gigi, sampai berdarah, habis harta. Harta isteri dia Khadijah habis. Khadijahnya orang kaya. Orang kaya Khadijah ni, orang kaya di Mekah. Bila Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi tak boleh nak menega dengan Khadijah waktu berdakwah. Khadijah dah kata wak habis putih je tok laki aku ni. Bosang dah. Khadijah sanggup menghabiskan hartanya untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar itu juga menghabiskan harta untuk bantu Nabi dalam berjuang. Membebaskan orang yang kena tahan, membebaskan orang yang kena seksa, dibayar, dibebaskan orang-orang yang lemah ni. Akhirnya berhijrah ke Madinah, mendirikan kerajaan. Oleh kerana orang serang kerajaan tu, terpaksa kena berlawan. Bila buat kerajaan, ramai selalu musuh. Macam kita buat kerajaan di Kelantan, yang sekak selalu. Yang rapah minyak, dia selalu di Terengganu. Dia buat macam-macam nak jatuh kita. Nabi bila buat kerajaan di Madinah, dikepung, dibunuh sahabat-sahabat dia. Hari ini kita dengar berita di Mesir. Bila Ikhwan Muslimin menang di Mesir, Morsi jadi Presiden Mesir, askar guling. 2-3 hari ini dia takak ribu pemimpin Ikhwan, dibicarakan di mahkamah. 520 orang pemimpin Ikhwan, perekat pusat, perekat cawangan, dijatuhkan hukuman bunuh. Hukuman bunuh, bukan dia hukuman bunuh. Bunuh di tali gantung. Ini kerana berjuang Islam. Inilah perjuangan Islam. Tuhan pilih begitu. Pasal apa? Kerana Tuhan nak uji kita di atas dunia. Dunia ni tempat ujian, tempat cobaan. Sebab dia yang ikut Tuhan, pegang agama Tuhan, yang ikut Nabi akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan perjuangan. Yang berjaya dalam ujian dapat kejayaan setelah mati. Yang tak berjaya, maka rugi dunia dan rugi akhirat. Cukup sekadar itu, kita ketemu pula esok. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.